Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu semula pada malam ini, kembali semula ke masjid pada malam ini setelah kita dikenakan perintah kawalan pergerakan selama 2 minggu. Walaupun disambung, tapi masjid sudah dibenarkan untuk kita solat jamaah dan juga kuliah-kuliah ilmu, kuliah maghrib. Subuh belum lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, malam ni clear malam ni. Dia 2 minggu tu dia buat baru. Itu kelebihan cuti 2 minggu. Nah, saya pun suara saya dah kembali sedar balik. 2 minggu tak cakap, tidak guna mic, suara saya sudah hilang kata. Lepas 2 minggu tu kata pula. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita ni dah jadi keropok atau keropok, sekejap ada, sekejap tak ada. Dia akan jadi macam tu lah. Sampai bila kita tak tahulah. Nah, mudah-mudahan cepat. Kita memang mengharapkan cepat, tapi semua ini berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dah macam tu, masjid-masjid saya rasa lah, nah, boleh bersedia dengan cara baru, norma baru. Dalam cuti 2 minggu baru ni, PKP yang 2 minggu yang kita tak boleh datang masjid, ada masjid yang buat kuliah secara online. Masjid, bukan ustaz, masjid. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maksudnya masjid tu dia teruskan jadual kuliah dia tiap-tiap malam dengan ustaz yang sama, dengan kitab yang sama, tapi dalam bentuk grup masjid online. Jadi masjid lain pun saya rasa kena fikir sedia standby. Mana kalau kita kena PKP lagi, kuliah ilmu boleh jalan dalam bentuk online, grup masjid. Nah, lah ni kita ada dalam masjid. Bila kita tak boleh datang masjid, kita online dalam grup masjid. Jadi kitab tu boleh diteruskan tanpa henti. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ada masjid buat, saya terlibat. Nah, saya terlibat bagi kuliah online ikut jadual saya. Jadi setiap malam 14 malam PKP tu, 14 malam tu kuliah, kecuali malam Jumaat lah. Masjid tu tak buat kuliah malam Jumaat. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, masjid tu boleh letak, grup masjid dia boleh letak akaun bank masjid. Nah, bila kita cuti tak boleh buat Jumaat, masjid pun kurang dana. Masjid Bukhari tak kisah, Masjid Bukhari setahun tak ada kuliah pun tak apa, betul? Tak ada hal. Nah, masjid lain, masjid kecil-kecil ni, bila Jumaat tak boleh, jadi dia memang dana dia kurang, buat kuliah online. WhatsApp masjid, grup masjid, letak nombor akaun masjid, dia boleh masuk berterusan.
Nah, jadi benda-benda macam ni kita kena fikir, sebab kita tak boleh nak kata kita boleh kuliah strict dah. Mungkin sampai itu masa stop. 14 hari. 14 hari online. Datang masjid semula, datang masjid. Stop pula online. Kuliah kita tak butuh. AJK masjid kena fikir. Benda-benda macam ni. Nah, kita tak boleh pakai takut lama dah. Kita kena berfikir ke harapan untuk kita teruskan kuliah walaupun masjid kita tak boleh datang. Solat jamaah ni fardu kifayah. Di rumah pun boleh solat. Jamaah di rumah dengan anak bini boleh solat, tak ada hal. Ilmu ni fardu ain. Nah, maka duduk saja di rumah bukan ada apa, tengok berita aja. Berita pun bukan ada apa sangat. Kita boleh tengok YouTube berita. Nah, jadi waktu pukul 8 malam buka online grup masjid, kita boleh kuliah macam biasa. Ustaz yang sama, kitab yang sama. Nah, macam tu. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, itu sedikit mukadimah lah tentang kuliah dalam bentuk norma baru yang kita kena terima waktu ini. Nah, sebab kita tak boleh pasti kita boleh kuliah di masjid ni sampai bila. Ada masa cut macam tu. Baik, tuan-tuan. Jadi pula kitab kita Munyatul Musalli, muka surat 62 lah, 63. Yang 61, yang ke-10 tu saya rasa tuan-tuan boleh baca, dia doa. Nah. Baik, yang ke-63 masih lagi dalam bab zikir ataupun wirid selepas solat. Yang ke-11, kita masuk yang 11. Saya nak cepatkan sedikit. Baik, sebagaimana biasa, zikir ataupun wirid yang disebut dalam kitab Munyatul Musalli ini bukan mengikut urutan. Dia sebut macam tu sajalah. Nah, jadi kita hak duk ikut urutan, kita duk buat tu ikut urutan yang diletakkan oleh ulama. Kita nak tukar pun tak ada masalah apa-apa. Baik, yang ke-11, kemudian dibaca surah Al-Falaq. Makna di antara zikir ataupun wirid selepas daripada kita solat ialah kita baca surah Al-Falaq. Yang ke-12 surah An-Nas. Nah, yang ke-12 surah An-Nas. Baik, dua surah ini dinamakan Al-Mu'awwizatani. Al-Mu'awwizatani. Dua surah yang kita bila kita baca surah ini, kita dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada kejahatan makhluk yang Allah cipta. Sama ada jin, syaitan, manusia, tak kira. InsyaAllah kita dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut Al-Mu'awwizatan, dua surah yang minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala supaya jaga kita. Baru ni masuk dalam WhatsApp. Nah, Allah jaga kita. Dia kata Brunei punya moto kan slogan je. Motor ke, slogan ke, kereta. Kita Malaysia hashtag, dia panggil hashtag. Kita jaga kita. Nah, dia masuk dalam WhatsApp satu grup masjid. Dia kata Brunei bukan kita jaga kita, Allah jaga kita. Lepas tu dia kata apa? Kita tolak hak Malaysia, kita pakai hak Brunei. Allah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi benar-benar macam tu pun jadi ialah kita tak ada ilmu, payah nah, bila kita tak ada ilmu ni payah. Dia dua-dua tu sepatutnya dua-dua tu Allah jaga kita, jaga kita. Yang tu kalau nak tengok di segi akidahnya, di segi akidah lah, kita jaga kita makna usaha kita sendiri menjaga kita tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi pada Qadariyah. Qadariyah yang menolak takdir. Bagi dia semua usaha manusia sahaja. Dah, takdir tak campur tangan. Majadda wajada. Siapa yang berusaha dia pasti berjaya. Pasti berjaya tanpa pertolongan Allah. Usaha kita dia nampak pergi pada Qadariyah. Allah jaga kita pula, dia pergi ikut Jabariyah pula. Jabariyah ni semua Allah. Dia macam satu kapas,
tiup kanan, angin tiup kanan pergi kanan, angin tiup kiri pergi kiri. Dia tidak ada usaha, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pi ikut Jabariyah pula. Hak betul saya cakap. Dah, kita jaga kita, Allah jaga kita. Dua-dua betul. Betul. Macam ni ya, macam ni. Bukan belah ni Yahudi. Hak dalam WhatsApp tu kiri. Kita kanan. Dia tak reti. Tolak Allah, kita jaga kita, ambil Allah jaga kita. Sama. Ambil dua-dua. Kita jaga kita, insya-Allah Allah jaga kita. Macam tu. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, inilah perbincangan orang hak tak ada ilmu. Dia kira akal, dia kira nampak elok, ambil yang tu. Hak ni tak elok. Kita bukan boleh berpandukan akal, kena berpandukan ilmu. Tu. Sebab tu orang alim yang ada ilmu, dia boleh menilai. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, boleh pakai dua-dua lah. Allah jaga kita pun boleh pakai, Allah jaga kita pun boleh pakai. Tapi eloknya kita jaga kita, insya-Allah Allah jaga kita. Itulah yang paling sempurna. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ada yang disebut al-mu'awwizat. Al-mu'awwizatani dua, yakni kul a'udzu birabbil falak dengan kul a'udzu birabbin nas. Ada ulama sebut al-mu'awwizat tiga kata, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Al-mu'awwizat. Ada ulama tambah lagi kul ya ayyuhal kafirun. Jadi ada kata tiga kul, ada kata empat kul. Tapi yang paling masyhur, yang paling apa dia kita duk guna, tiga kul lah. Kul huwallah sebelum tidur baca. Contoh, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas, bagi habis. Jangan baca kul. Baca tiga kul. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Itu bodoh. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ada hadis Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir cerita, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a al-mu'awwizat dubura kulli salatin. Hadis tu dia tak bawa sini, ada bawah. Tengok bawah. Nota kaki bawah tu dibaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, tiga. An Uqbah bin Amir qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a al-mu'awwizati, yakni suratul Ikhlas wal Falaq wan Nas dubura kulli salatin. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i wa sahahahu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nasruddin Albani. Baik, dari Uqbah bin Amir dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruhku supaya membaca al-mu'awwizat. Al-mu'awwizat ni pelindung, dia jamak. Apa dia? Itulah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Bila? Selepas setiap solat. Setiap kali lepas solat baca. Bukan wajib, sunat. Diriwayatkannya oleh An-Nasa'i dan disahkannya oleh Albani pada kitab Sahih Abu Daud. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita tengok ayat sepintas lalu. Saya bukan nak mengajar tafsir Masjid Aman. Dengar radio pun boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, kul ini katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung pada Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Kita baca ni, berlindung dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sekalian makhluk.
Berlindung daripada apa? Daripada segala kejahatan makhluknya. Kejahatan malam apabila ia gelap. Kejahatan hembusan-hembusan pada simpulan-simpulan, yakni sihir, dan kejahatan penghasad apabila ia dengki. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Malam, yang pertama malam. Malam banyak berlaku jenayah nak banding dengan siang. Quran sebut dah. Malam banyak berlaku jenayah berbanding dengan siang. Kalau kata pecah rumah rompak biasanya malam. Biasanya malam. Tapi akhir-akhir zaman ni tak ada dah. Akhir zaman ni siang malam pecah rumah betul tak? Dulu ni malam. Siang-siang tidur, dia pun tidur siang. Dia tidur siang pencuri. Malam dia berjaga, orang tidur dia berjaga. Dia kerja nak pecah rumah. Dia malam sebab orang tak apa nampak. Orang tidur yang pertama, yang kedua gelap. Lampu dalam rumah, di luar rumah tu kadang ada, kadang tak ada. Jadi malam banyak berlaku kejahatan. Jadi kita nak tidur malam baca lepas solat. Nak tidur tu pun ada hadis suruh kita baca 3 kul. Sebab apa? Sebab bila kita tidur, yang jaga kita Allah. Bukan Allah jaga ustaz, gerai jaga. Gerai putus pecah lah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, hak depa duk masuk tu rumah ada gerai belakang. Rumah tak ada gerai tak masuk. Tu Cik Nasir. Cik Nasir ada gerai tak? Siap. Rumah bila ada gerai, mana ada benda bernilai dalam, pencuri tahu dah. Hak tak ada gerai dia tak masuk. Apa? Ada benda. Dia guna alat dia kita. Mudah. Dia ada macam-macam jenis kelengkapan mencuri. Gerai pun tak boleh jaga. Mana tak boleh jaga. Anjing pun tak boleh jaga anjing. Kita bela anjing, jaga depan pintu. Dia bagi tulang jengkreng. Pergi makan tulang, anjing makan rasuah. Jangan suruh dia jadi security. Bahaya. Siapa-siapa makan rasuah, teruk pada anjing. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, berlindung dengan Allah. Allah sahaja boleh jaga. Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan daripada kejahatan tukang-tukang hembus pada ahli sihir. Dia akan buat bentuk tubuh manusia, ada kepala, ada badan, ada kaki, ada tangan. Kemudian dia akan simpul di bahagian yang dia nak simpul. Kalau dia nak bagi sakit sini, dia simpul di dada kita. Di dada patung dia buat. Dia ambil jarum, pak, cocok itu. Nanti dia puja, bla 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 bla, kita akan sakit sini. Kalau nak bagi sakit pala, dia simpul di pala. Dia cucuk jarum situ, dia bla bla bla, kita akan sakit pala. Pukul 12 sampai pukul 2 lega. Malam esok pukul 12 sakit sampai pukul 2 lega. Sihir dia ikut jadual, ikut jam. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, ini tukang-tukang hembus. Wa min syarri hasidin iza hasad, dan kejahatan orang-orang yang hasad, yang dengki, apabila dengki dia keluar daripada tubuh dia. Dengki sekadar dalam tak apa, tuan-tuan. Kita beli motor baru, jiran sebelah dengki. Sekadar dalam hati kita tak ada masalah. Dia masalah dia, amalan dia, semuanya mai kat kita. Tapi dengki bila keluar daripada tubuh, dia pergi bakar motor kita. Lepas tu iza hasad. Kalau min syarri hasidin, berhenti situ, tak apa, kita tak ada masalah. Dia masalah, amalan dia mai kita. Tapi iza hasad, apabila dia dengki, mana keluar tu dia akan buat, pergi jumpa Tok Bomoh ke, pergi jumpa ahli sihir ke, santau kita, tu yang tu iza hasad. 3 ni daripada kejahatan makhluk
kemudian kejahatan di waktu malam 4, kemudian daripada tukang-tukang hembus, dan daripada orang yang dengki. 4 ini kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta. Kul a'udzu birabbil falak. Dia benda 4 benda ni. Nah, okey. Ayat yang surah An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnas. Ayat ni panjang di hujung dia. Mana? An-nas, 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 al-khannas, an-nas, an-nas, panjang. 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh. Mad arid lis-sukun. Kul huwallahu ahad, pendek. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pendek. Tiba-tiba ada ustaz umur dia dalam 60 tahun, jadi imam. Bacaan macam mana? Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, kufuwan ahad. Sedap? Oh. Kumandona. Ustaz bukan baru nak start, ngajar di sekolah 23 tahun. Baca kul huwallahu ahad. Kita betul orang Kedah ha. Ilah illallah, baru meninggal. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dia. Dah. Jadi tak betul tajwid tak betul. Mana ada mat di situ? Ni ada mat. Ini ikut kul a'udzu birabbin nas sakit nah. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Tengok maksud dia. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada pentadbir manusia, Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, Tuhan manusia. 3. Min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan waswas yang mengganggu, yang mewaswaskan di dalam dada manusia, dari antara jin dan manusia. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tuan tengok 2 surah ini. Surah Al-Falaq, dia a'udzu birabbil falaq. Satu dia sebut, aku berlindung dengan Tuhan yang mencipta manusia. Dia sebut satu berlindung daripada 4 benda. Nah, 4 benda. Daripada kejahatan makhluk, daripada kejahatan malam apabila dia gelap, daripada kejahatan tukang-tukang hembus pada simpulan-simpulan, daripada kejahatan orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Sebut satu sifat Allah, berlindung dengan 4 kejahatan. An-Nas sebut 3 sifat Allah. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Sebut 3 sifat Allah, berlindung dengan satu. Min syarril waswasil khannas. Tengok. Tuan-tuan kena tengok. Mana? Ayat Al-Falaq berlindung dengan satu sifat daripada 4 benda. Yang ni sebut 3 sifat, berlindung dengan satu. Faham ni? Macam ni. Nak pergi faham boleh. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita ada 4 orang gangster. Orang Bali sebut gangster. Sini sebut apa? Gangster. Jadi kita tak berani dengan 4 gangster ni. Nah, bodoh kita tak larang. Kita pergi jumpa member kita seorang, nama dia Mat Komando, contohlah. Dia seorang pergi lawan 4 ni. Mana? Dia kuat ni. Seorang lawan 4. Hak satu lagi, kita ada seorang gangster. Bukan 4. Hak ni 4. Kita minta tolong dengan seorang je lawan 4 ni.
Ni kita ada satu gangster, kita minta tolong dengan 3 lawan dia. Hak mana kuat? Hak mana kuat? Hak ni kuat. Ni min syarril waswasil khannas. Syaitan yang mewaswaskan hati dada manusia ni satu aja, tapi kita minta dengan 3 nama Allah. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Nak kita betapa teruknya, betapa kuatnya godaan syaitan sehingga Allah sebut nama dia 3 kali. Nak banding dengan hak tadi Al-Falaq sekali saja untuk 4 kejahatan. Jadi maknanya syaitan cukup kuat sehingga Allah suruh kita sebut nama dia 3 untuk lawan. Nah, jadi hati-hatilah tuan-tuan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu sekali-kali kamu mengikut jejak langkah tipu daya syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang nyata. Nah, jadi kuatnya syaitan nak banding dengan hak apa dia tukang hembus, nak banding dengan orang hasad dengki, kuat syaitan tu lagi. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, baca ayat Allah perhati, bukan baca tanpa perhati. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim akfaluha. Adakah mereka mentadabbur, memerhati setiap ayat yang mereka baca, ataupun hati mereka tertutup tidak melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis 11 dan 12 nak kita Nabi suruh kita baca 2 kul dan 3 kul lah, nah, untuk yang paling kuat nak minta lindung dengan syaitan. Baik, yang ke-13 tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, selepas solat subuh dan maghrib dibaca 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Baik, yang ni kita kalau kita duk ikut tu imam, jaranglah imam baca. Ada yang imam baca, ada yang tak baca, terpulanglah. Baik, raditu billahi rabban wa bil iman wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sebab dia 2, dia nabi dan rasul. Bukan nabi saja, nabi dan rasul. Baik, maknanya aku redha dengan Allah. Raditu billah, aku redha dengan Allah sebagai Tuhan. Rabba sebagai Tuhan. Wabil islami dinan, dan aku redha dengan Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin nabiyan, dan aku redha dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ni baguslah kalau kita nak baca. Syekh Hasan Al-Banna masuk dalam Al-Maqsurat dia. Jadi kita kena ingat ni ikrar kita tuan-tuan. Nampak remeh. Radhi itu satu kalimah ataupun kita tak 2 kalimah. Radhiya plus tu. Jadi bunyi dia radhi itu. Saya radhiya ana. Nah, kalau dicampur dia radhi itu 2 kalimah. Billah 2 kalimah. Pak Rabban 5, wa 6, bi 7, al-Islam 8, dinan 9, wa 10, bi 11, Muhammadin 12, nabiyan 13. 13 kalimah. Remeh ha. Tapi makna dia besar. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, bila kita sebut raditu billahi rabban, aku redha dengan Tuhan, maka kita kena ikut apa yang dia suruh dan kita kena tinggal apa yang dia larang. Itu makna dia besar. Kalimah dia 13. Makna dia besar. Kita tak boleh bercanggah. Nah, apa dia suruh buat, apa dia larang tinggal. Dalam satu hadis kursi, Allah menyebut hadis kursi melalui lidah Nabi Muhammad. Allah sebut, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i
falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Ini pun saya banyak kali baca hadis kursi ni. Kata Allah, siapa yang tidak redha dengan hukum hakam aku, siapa tidak redha dengan hukum hakam aku. Bila kita kata kita raditu billahi rabba, aku redha dengan Allah sebagai Tuhan, ikut ah. Hak perempuan kena pakai tudung, kena pakai ah. Quran suruh pakai. Quran tu kalam Allah yang kita tak pakai sebab apa? Anduk sebut raditu billahi rabba, amai bola pakai luar pendek. Luar pendek dia tak tutup aurat atas pada lutut. Tuan-tuan, ni bahaya. Ada kalimah ada sikit, tapi kita nak melaksanakan dia itu, tuntutan dia besar. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, siapa tidak redha dengan hukum hakam aku suruh solat, dia tak solat. Aku tak bagi main judi, dia main judi. Aku tak bagi minum arak, dia minum arak. Aku suruh tutup aurat, dia tak tutup aurat. Itu tidak redha dengan hukum hakam Allah. Nah, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar dengan ujian aku, maka sila keluar daripada langit aku dan sila cari Tuhan selain daripada aku. Kadang-kadang kena hurai juga. Kita duk cerita saja baca yang ni, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Baca saja kena hurai. Sebab tu kita nak mengaji. Nah, kita di rumah bolehlah baca saja. Main masjid kena hurai. Saya kena hurai, ustaz-ustaz yang ada kena hurai. Kalau tak hurai kita tak faham apa yang kita baca. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, makna bila kita redha Allah sebagai Tuhan, ingat apa dia suruh kita buat, apa dia larang kita tinggal. Itu nama dia at-taqwa. Mana? Okey. Wabil islami dina, dan aku redha Islam sebagai agama. Agama apa dia? Panduan hidup. Panduan hidup. Makna hidup kita mesti berpandukan agama. Mesti berpandukan kitab Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh hidup berpandukan nafsu, berpandukan akal. No. Seluruh hidup daripada kita bangun pagi esok sampai kita nak tidur semula mesti berada dalam batasan syariat Islam. Wabil islami dina. Nah, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinah falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk golongan orang-orang rugi di akhirat, yakni rugi itu masuk neraka. Apa pun ikut agama. Nak nikah ikut agama. Nak makan ikut agama. Nak pakai ikut agama. Nak beli rumah ikut agama. Nak beli kereta ikut agama. Apa saja kita nak buat, agama dah ada panduan. Nak bagi harta ikut agama. Nak wasiat ikut agama. Semua sudah ada dalam kitab fiqh. Kitab fiqh ni banyak, tuan. Berpuluh-puluh jilid kita tak baca, dan kita yang tak mengaji. Sebab itulah kita hidup ikut akal, ikut nafsu. Wabil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya, dan kita redha Nabi Muhammad sebagai nabi yang diutus pada kita, maka ikutlah sunnah Nabi. Apa dia sunnah Nabi, Cik Nasir? Apa dia sunnah Nabi? Nikah pak, tu saja sunnah Nabi. Hal lain bukan sunnah Nabi, sunnah labi. Solat jamaah bukan sunnah Nabi, tak payah pi lah. Dengar kuliah bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni kampak satu je. Boleh dah. Kena mengaji sunnah. Baik. Habis. Ni yang jadi lambat dah. Kita nak cerita, nak baca apa, kita tahu dah. Nak hurai. Kalau panjang pada satu tu malam. Seterusnya, dan baca 3 kali. Dia tak bagi dah, kat 13. Okey. Dan dibaca 3 kali, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, tarikkanlah kami daripada neraka. Oh gitu.
Ajirna tu makna tarik. Makna kita duduk dalam neraka dah. Ya Allah, tarik kami keluar dari neraka. Maknanya kita semua ni asalnya ahli neraka belaka. Nah, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Surah Ali Imran. Sesiapa yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga dan daripada neraka dan dimasukkan ke syurga, itulah orang yang berjaya. Jangan samsing kita ahli neraka. Maknanya kalau kita tak ikut syariat yang dibawa oleh Nabi, memang neraka. Bila kita ikut agama, ikut syariat, ikut sunnah-sunnah Nabi, mudah-mudahan Allah tarik kita daripada ahli neraka jadi ahli syurga. Nah, sebab tu kita hidup, kita perjuangan kita daripada kita mula akhir balik sehingga mati, perjuangan kita ialah selamatkan diri daripada neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Tarik, minta Allah tarik kita daripada neraka masuk syurga. Begitu. Nah, baik. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tengok hadis kat bawah. Hadis kata kena disunatkan baca Allahumma ajirna minan nar selepas solat. Mengiringi solat. Kita tengok nombor 2. Dan pada hadis dari Anas bin Malik katanya, Rasulullah SAW bersabda, Man sa'ala rajulun muslimun ma sa'ala rajulun muslimun Allah azza wa jalla al-jannata salasan illa qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah walastajara minan nari mustajirun salasa marratin illa qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Hadis riwayat Imam Ahmad wa qala Syu'aib al-Arnaud, ulama hadis Jordan, isnaduhu hasan. Dia punya sanad hadis ni eloklah hasan. Baik. Maknanya tidak ada seorang manusia muslim yang minta dengan Allah Subhanahu wa taala syurga. Tidak ada seorang manusia yang minta syurga 3 kali kecuali berkata Allah masukkan dia ke dalam syurga. Dan tidak ada manusia yang minta lindung daripada Allah daripada neraka 3 kali juga kecuali neraka akan kata, ya Allah, selamatkan dia daripada aku, tarik dia daripada aku. Hadis. Nah, tapi hadis ni umum. Dia tak kata lepas solat. Umum 3 kali. Hadis hak lepas solat, saya nak cepatkan sebab masa kita pun lewat, kita tak boleh berhenti lewat. Hak solat, apabila kamu selesai solat maghrib dan subuh, maka siapa-siapa kata Allahumma ajirna 7 kali. Nah, itu 7. Hak ni 3. Maka ulama di situ jadi khilaf. Ada kata 3 kali, ada kata 7. Yang 3 kali itu dia mutlak, dia tidak sebut selepas solat, dia sebut secara umum. Hak 7 dia sebut jelas selepas solat maghrib, selepas solat subuh. Jadi gini, nak selesai lah gini. Macam kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang kita sebut dulu lepas maghrib dan subuh. Hadis sebut 10. Maka lepas maghrib dengan subuh jangan baca 3, jangan baca 5, baca 10 tahlil tu. Solat lain ikut lah. 3 pun tak apa, nak baca 5 pun tak apa, 7 pun tak apa, 10 pun tak apa. Umum, dia umum. Tak baca langsung pun tak apa. Hak ni pun sama. Lepas maghrib, lepas subuh, oleh kerana ada hadis khusus 7, kita baca 7. Lepas solat maghrib 7, lepas solat subuh 7. Lepas solat lain nak baca 3 tak apa. Dia 3 dengan 7. 2 riwayat. 5 tak ada. 3 dengan 7. Jadi terpulang pada kita. Cuma lepas maghrib dan subuh 7. Lepas solat lain kita nak baca 3 pun okey, 7 pun okey. Macam tu. Nah, baik.
Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi apa yang kita nak baca berapa-berapa kali tu, memang Nabi dah bagi dia punya dos. Yang ni baca 3, yang ni baca 7. Jadi kita ikutlah yang tu. Macam istighfar 3. Nabi istighfar 3 kali. Istighfar salasa. Lepas solat. Nabi bila selesai solat, dia istighfar 3 kali. Jadi kita ikut 3. Boleh nak baca 4, boleh nak, tapi khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Sebab Nabi baca 3, ada sebab tu. Dia tahu. Dia doktor kan. Doktor kata yang ni makan sebiji, yang ni ubat darah tinggi, yang ni makan sebelah ubat go out. Doktor dia tahulah. Ini macam biji ni makan 2 biji, ni makan 3 biji. Nabi doktor dalam agama. Hak ni kita 3 kali, yang ni 3, yang ni 7. Dalam agama ni dia banyak yang minimum, yang kata banyak yang minimum 3. Sebab tu kita 3. Banyak yang maksimum 7. Dia itu je. Dos dia. Nah, jadi elok kita ikut sunnah lah. Istighfar 3, tahlil 7, lepas maghrib dengan subuh Allahumma ajirna minan nar, lepas subuh maghrib 7. Ikut sunnah. Comel ya. Nah, tuan-tuan. Tapi sini sebut Allahumma ajirna minan nar. Ada riwayat Allahumma ajirni minan nar. Nak baca hak mana satu ustaz? Dua-dua boleh. Ada hak, tuan-tuan. Jadi imam boleh baca Allahumma ajirna minan nar. Jadi makmum boleh baca Allahumma ajirna minan nar. Jadi imam boleh baca Allahumma ajirni minan nar. Jadi makmum boleh baca Allahumma ajirni minan nar. Imam baca Allahumma ajirna minan nar, kita hak belakang Allahumma ajirni boleh. Imam baca Allahumma ajirni, kita belakang Allahumma ajirna boleh. Rahat. No problem. Kata siapa? Orang baling. No problem. Nah, ada rahat. Baik, tuan-tuan, cukup lah. Berhenti ya. Menyalahi SOP. 45 minit. Besok tutup masjid. Jangan main. Polis duduk belakang. Jadi berhenti itu dulu. Kita akan sambung minggu depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya lah. Tanda situ lah. Tanda situ. Jadi saya soalan pun macam biasa. Tapi PKP saya tak buka lagi lah. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.